Ahlan wa sahlan daripada Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara. Kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini, sambungan tadabbur surah Al-Baqarah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, adalah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kerahmatan dan kebaikan dengan kita duduk dalam halaqah ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ada dua golongan, ahli kitab, orang Yahudi dan juga orang musyrik, musyrikin Mekah. Dia tak suka kepada Nabi. Dia tak suka kepada Nabi kerana Nabi dapat kebaikan dari Allah. Dia tak ada masalah dengan orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada masalah pada orang yang dapat wahyu dari Allah. Kerana apa? Kerana diorang berharap kalau rahmat itu patutnya turun pada mereka, tapi kenapa pada orang tu? Ay nazzala alaikum min khairin min rabbikum. Kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bila sebut berkaitan dengan wahyu. Kalau kita luaskan lagi cara melihat ayat ini, ada orang yang tak senang melihat orang lain senang. Dirasakan kenapa bukan dia yang dapat, kenapa orang tu yang dapat. Punca orang Yahudi tak boleh nak terima Nabi sebab Nabi bukan dari bangsa Yahudi. Nabi dari bangsa Arab. Punca orang Arab musyrikin Mekah tak boleh terima Nabi kerana Nabi anak yatim, bukan orang terkemuka, bukan orang ternama. Sedangkan dalam kalangan masyarakat Arab, sedangkan mereka adalah pemimpin masyarakat Arab. Kenapa wahyu tak turun pada mereka? Kenapa Allah tak lantik mereka jadi Nabi? So apa beza dengan kita yang suka dengki dan iri hati pada orang lain? Orang tu dapat dapat rezeki, kita yang panas, kita yang sakit hati. Lalu bila orang tu dipuji-puji, kita pula menyendiri. Lebih teruk daripada itu, kita jumpa bomoh untuk santau dan sakiti orang tu. Bukankah ayat sebelum ni tentang jumpa bomoh itu dan ini? Allah tutup dengan peringatan begitu. No, peringatan begini. Allah kata wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberi pengkhususan, berhak menentukan pada siapa rahmat dia nak bagi.
Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu zul fadlil azim. Apa? Adakah kita ingat kalau Allah dah bagi orang tu nikmat, maka kekayaan di sisi Allah kurang dan Allah tak bagi kita nikmat macam tu? Janganlah begitu. Allah bagi orang tu A sebab orang tu sesuai dengan A. Allah dah bagi kita A, B, C, D, E. Kita tak nampak. Ada orang yang berperangai begini tuan-puan. Hari-hari dia doa, ya Allah, aku dah kahwin, suami aku begini dan begini, ya Allah. Aku tak dapat kasih sayang yang sebenar dari suami. Suami aku panas baran, suami aku tak romantik. Hari-hari dia berdoa macam tu, minta agar Allah ubahlah perangai suami dia supaya sensitif pada keluarga. Tapi dalam masa yang sama, anak dia layan dia dengan baik. Kawan-kawan dia layan dia dengan baik. Family dia layan dia dengan baik. Family mertua dia layan dia dengan baik. Problemnya suami dia je. Tapi bila dia tumpu hanya pada suami, sehingga mengabaikan, tak perasan layanan baik dari orang lain, dari orang keliling, maka dia sampai bila-bila akan rasa tak puas hati. Sampai bila-bila dia akan rasa dialah tersakiti. Penyakit-penyakit semacam ini perlu disulami, perlu dirawat dengan syukur. Perlu dirawat dengan syukur. Kesan daripada tidak bersyukur, maka kita merasakan nikmat orang lain lebih besar berbanding apa yang pernah kita dapat dan sedang kita dapat. Begitu tuan-puan. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah boleh beri nikmat itu bila-bila masa pada siapa yang dia suka. Allah beri nikmat, Allah beri kita nikmat tubuh yang sihat, tapi muka pecah rumah sikit. Tapi selalunya kita berharap kalau rumah muka kita muka siap. Muka orang tu kita selalu tengok apa? TikTok, tengok majalah, tengok itu, tengok ini. Cantiknya muka dia flawless. Muka aku macam belum bertar. Sedangkan tubuh badan dia sihat, dia ada kemampuan itu dan ini, masakan dia sedap. Kalau diberi kerja cepat siapnya. Tak, dia tak pandang itu sebagai kelebihan. Malah ada orang yang muka tak siap, dia rasa diri dia penuh dengan kekurangan. Hanya saja ustaz tak wajar nak bagi makian di pagi-pagi hari. Kalau tak aku maki je. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu zul fadlil azim. Penyakit tidak bersyukur ni sangat susah, sangat sukar. Bendung dan bentuklah diri supaya kita melihat kebaikan orang dan kita gembira atas orang itu. Nah, lihat kebaikan orang supaya kita gembira atas orang itu. Kalau dalam surah dalam surah apa ya? Al-Ma'un, bukan. Surah mana? Hari itu saya surah apa? Surah An-Naba kot. Surah mana entah. Tapi dia punya conclusion ni macam ni tuan-puan. Tatkala kita melihat orang lain bahagia dan gembira, tatkala kita melihat orang lain bahagia dan gembira, maka kita mendoakan agar ya Allah, kau berilah dia kebahagiaan dan kegembiraan dan sementara itu engkau bagi aku 2 kali lipat. Kan apa yang kita boleh belajar daripada kisah Kabil dan Habil? Ketika Allah beri nikmat pada orang lain, buanglah jauh-jauh
sifat hasad kita supaya kita boleh menerima ketentuan qada dan qadar dari Allah terhadap orang tersebut. Kan? Kalau kita tantrum, kalau kita meneruskan agenda hasad kita, dia semacam kita tak setuju Allah bagi nikmat tu pada orang tu. Apa kita tak bersetuju dengan Tuhan? Jeng jeng jeng, wal-inyazubillah. Ayat 105 adalah peringatan besar buat kita. Sebenarnya setiap ayat peringatan besar. Cara kita melihat ayat tu saja yang besar atau kecil. Seorang kafir ahli kitab dan orang musyrik tidak suka kiranya diturun kepadamu sedikit dari kebaikan. Allah kata sedikit min khairin. Sikit je kebaikan tu. Itu pun dia dah dengki dan iri hati. Tak puas hati. Lantas dia menolak orang tu. Ceng ceng ceng. Okey. Kemudian datang ayat seterusnya, manasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apa saja ayat dan keterangan kami yang kami mansuhkan, kami batalkan atau yang kami tinggalkan, kami datangkan ganti yang lebih baik darinya atau yang setara sebanding dengannya. Tidakkah engkau tahu bahawa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap suatu? Okay, ayat seterusnya topik lain. Topik nasah mansukh. Quran ni tuan-puan dibina dalam keadaan sangat teliti dan sangat tersusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dalam bentuk yang kadang-kala kita rasa kenapa macam ni? Gitu. Okey. So bila orang Yahudi ada peluang, tadi dia tak setuju Nabi dilantik jadi Nabi sebab dari dalam kalangan bangsa Arab, maka bila dia tak puas hati, bila dia hasad dengan Nabi, dia akan cari jalan untuk kritik dan kritik dan kritik. Samalah macam kita, kalau kita dengki, tak suka orang lain dapat nikmat, kita boleh tahu melalui perubahan sikap kita terhadap dia. Kita suka kritik dia, kita tak senang dengan dia, kita rasa irritated, kita rasa sakit hati. Begitulah Yahudi, bila ada peluang untuk kritik Islam, mereka akan kritik, terutamanya berkaitan syariat. Sebab itu penting untuk kita mahir dan faham agama ini. Tujuannya bila mereka kritik, kita boleh jawab. Bila mereka kritik, kita tidak termakan dengan kritik mereka. Bila mereka kritik, kita tak bersetuju. Sebab masalah akan timbul bila kita sendiri tak faham agama sendiri, dan bila orang ramai tak faham, akan menyebabkan pengaruh-pengaruh luar dalam kalangan orang-orang yang tak suka Islam boleh menyerap masuk. Contoh, Syiah boleh dapat pengaruh dalam Malaysia. Macam mana Syiah? Yang daripada Iran, yang asalnya orang Iran, boleh dianuti, diikut oleh orang Malaysia. Apa kaitan orang Malaysia dengan pembunuhan Ali? Cuba beritahu sikit. Sebab dia tak faham agama. Ngikut-ngikut. Lalu bila datang fahaman lain, dia rasa inilah fahaman yang paling betul. Sedangkan Syiah duk kutuk Aisyah, kutuk Abu Bakar, kutuk Omar dengan dakwaan-dakwaan yang tak berasas.
Ha. So bila Syiah dakwah kepada orang kita yang tak ada asas agama, senang untuk mereka ditipu. Begitulah kita, bila kita tak ada ilmu, bukan sekadar ilmu agama. Bila kita tak ada ilmu keuangan, kita tak ada ilmu agama, kita tak ada ilmu kemanusiaan, manusia sangat mudah ditipu dan syaitan sangat mudah menipu. Kan bila tak ada ilmu keuangan, bila tak ada ilmu tentang perundangan, kita mudah ditipu oleh scammer. Konon-konon, oh LHDN telefon, encik ada baki yang belum dilunaskan, sekian-sekian banyak. Sedangkan dia kerja pun tak ada kaitan dengan LHDN. Tapi bila LHDN gertak sikit, oh terus macam mana saya nak bayar, Kan. Hari Sabtu, mahkamah telefon. Hari Sabtu, mahkamah telefon. Encik ada saman yang perlu dijelaskan begini. Saya akan sambungkan ke mahkamah sekian-sekian. Hari Sabtu. Bila masa pula mahkamah bertugas hari Sabtu? Kan. Senang dimanipulasi. So bila tak ada asas yang betul, yang baik berkaitan dengan agama, kita senang ditipu. So puak Yahudi tahu ada amalan-amalan yang dulu ada, sekarang tak ada. Maksudnya telah dimansuhkan. Contohnya ada perkara wajib, kemudian Allah jadikan sunat. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Ada yang dulu tak boleh, sekarang boleh. Ini dinamakan nasih mansuh. Dan dia memang terdapat dalam Quran, dalam kita beragama ni. Dulu boleh, sekarang tak boleh, atau dulu tak boleh, sekarang boleh. Sebab hukum ni dia melalui perubahan dan perubahan. Hukum ni dia dinamik. Dia bukan rigid, statik begitu. Tak, dia berkembang. Dan dalam Quran ada ayat-ayat yang dimansuhkan hukumnya. Dimansuhkan. Ayat dia ada, hukum dia tak ada. Ayat tu ada, hukum dia tak ada. Malah ada yang kata tak ada ayat yang sebenarnya dimansuhkan kerana penggunaannya pada waktu tertentu. Oleh itu kita katakan dalam satu pendapat hanya ada 4 sahaja ayat Quran yang telah dimansuhkan. Ia masih dibaca tetapi hukumnya tiada. Ayat tu masih dibaca, hukumnya tiada. Ulama menggariskan ada 4 sahaja ayat Quran, ayatnya ada, hukumnya tak ada. Lalu Yahudi yang mahir dan pakar terhadap kitab, maka mereka kritik benda ni. Dia kata ni agama jenis apa ni? Kejap macam tu, kejap macam ni, tak konsisten. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Kalau Islam tu benar, agama Tuhan, tak mungkin begini. Tuhan kan maha tahu. Dah tentu Tuhan akan turunkan sesuatu yang fix, tidak berubah. Mereka ambil kesempatan untuk mengelirukan. Bila keliru, orang kata tengok, agama ni pincang, might as well korang ikut agama kami. Itu dia punya point. Agama ni pincang, so might as well korang ikut agama kami. Lalu Allah jawab kritikan itu. Allah sendiri jawab kritikan mereka dalam ayat ni. So ayat ni menjawab tohmahan Yahudi yang nak timbulkan kekeliruan dalam masyarakat Islam. Gitu.
So, dan ada juga yang mengajar dalam bentuk yang keliru tentang nasakh mansukh ni. Ada yang kata bahawa ada ayat Quran yang telah dimansuhkan. Ada ayat, dulu ada ayat tu, sekarang ayat tu tak dimasukkan. Mereka kata ada ayat yang diturunkan kemudian dari ayat yang sebelumnya dan ayat terkemudian itu mereka kata telah membatalkan ayat sebelumnya. Malah ada kitab tafsir yang kata ada beberapa ratus ayat. Kalau kalau Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain kata ada 20 ayat dimansuhkan. 20 ayat dihapuskan. Syah Waliullah kata ada 4 ayat dimansuhkan. Maulana Hussein Ali kata ada 4 ayat dimansuhkan. Maksud mansuh, dia punya hukum tidak terpakai. Hukum dia tidak terpakai. Ayat dia ada, hukum tak terpakai. Kenapa macam tu? Kenapa perlu ada nasakh mansuh ni? Dia macam ni tuan-puan. Kalau kita belajar tentang hukum kekeluargaan. Selalunya yang dimasukkan ayat ni hukum kekeluargaan. Antaranya berkaitan dengan faraid. Kalau dulu boleh bagi kepada anak yang kafir, sekarang dah tak boleh. Hukum wanita yang berzina, hukum kiblat. So katalah hukum wanita berzina. Okay, saya bawa contoh ya. Hukum wanita berzina, Allah ada sebut dalam surah An-Nisa. Allah ada sebut dalam surah An-Nisa, kalau pakai yang macam ni dia sukar nak tengok. Kita pakai Quran.com, kita tengok surah An-Nisa, the woman, kita nak tengok ayat walakum nisfu wallati, okey. Ayat 15. Asalnya wanita yang ya'tinal fahisyah, wanita yang berzina ya'tinal fahisyah min nisaikum, dari wanita dalam kalangan kamu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Perempuan yang berzina, yang kantoi berzina, ada 4 orang saksi, maka hukumannya fa in syahidu, bila dia disaksikan terbukti bersalah, hukumannya apa? Fa amsikuhunna fil buyut. Buat hukum dia dengan tahanan di rumah. Fa amsikuhunna fil buyut, penjarakan dia di rumah. Hatta yatawaffahunna al-maut, sehingga dia mati. Penjarakan dia di rumah sehingga dia mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan datangkan kepada dia hukuman yang lain. Atau sehingga Allah datangkan kepada dia hukuman yang lain. Itu hukuman asal bagi penzina wanita. Allah tak kata penzina pun. Ya'tinal fahisyah ni mungkin dia buat kesalahan tu 1 kali. Mungkin kali kedua. Itu masih belum dikira sebagai penzina. Ya'tinal fahisyah. Dia mendekati zina. Dia berzina. Cumanya, untuk ayat 15, Allah mula dengan wallati, wanita. Yang dihukum ni wanita aja. Lelaki? Kan? Allah sebut wanita je ni. Lelaki? Allah tak sebut lelaki di situ sebab boleh jadi wanita ni berzina dengan lelaki kafir. Seorang kafir tidak dikenakan hukuman. Yang kena hukuman wanita Islam je.
Gitu. Kemudian ayat 16, ini hukum dimansuhkan. Tapi ayatnya ada, walladzani ya'tiyaniha, kalau dua-dua orang Islam, laki dan wanita ni orang Islam, ya'tiyaniha, dua-dua sama buat macam tadi, berzina, fa'azuhuma. Hukumannya apa? Engkau sakiti mereka berdua. Bila kita tengok penafsiran para sahabat tentang fa'azuhuma, sakiti ni bentuk macam mana? Ibnu Abbas kata jerit kuat-kuat kat telinga dia. Sebut kata-kata yang tak menyenangkan pada dia. Fa'azuhuma, sakiti tu bukan dalam bentuk tumbuk, pukul, rotan, sebat. Tak. Scold him, marah. Itu bentuk fa'azuhuma. Dan ini hukum asal. Hukum asal. Kalau laki dan wanita berzina, kau sakitkan hati dia. Fa'azuhuma, sakiti dia. Jerit, jerkah, lecture. Fa'intaba, bila mereka berdua bertaubat. Jika mereka berdua bertaubat. Wa aslaha, dan buat penambah baikkan. Fa'aridu anhuma, tinggalkan mereka berdua. Biar. Bygone. Bygone macam mana dah tu ayat dia? Yang sudah tu sudahlah. Yang sudah berlalu tu sudahlah. Let bygone be bygone. Let gone be bygone. Kan? So fa'aridu anhuma, tinggalkan mereka berdua. Innallaha kana tawwabar rahim. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Let bygone be bygone. Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Ini hukum asal. Tapi kenapa ayat tu masih kekal? Hukumnya tidak digunakan, ayatnya masih kekal. Sebab bila hukum dalam surah Nur, ini surah Nisa kan? Bila hukum dalam surah Nur turun, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surah Nur memansuhkan ayat tadi. Ni, surah Nur, az-zaniyatu waz-zani memansuhkan ayat tadi dan hukum yang ini terpakai sebat 100 kali, mi'ata jaldah, sebat 100 kali. Tapi kenapa ayat tadi masih kekal? Sebab Allah nak perkenalkan sejarah. Hukum ni asalnya macam mana? Supaya kita menghargai. Menghargai apa? Kalau orang tu baru sekali salah, berilah dia belas kasihan. Kesalahan kali kedua, berilah belas kasihan. Sebab ayat kedua surah Nur ini, ayat dia sudah mula serius. Az-zaniyatu. Orang ni bukan kali pertama berzina, bukan kali kedua berzina. Dia terkenal dengan aktiviti zina sehingga orang gelar dia sebagai pelacur. Dia sudah dapat title. Ada beza kan? Ada beza. Berkaitan dengan hukum, jangan cepat-cepat nak hukum orang. Itu benda yang kita boleh tadabbur. Berkaitan dengan nasih mansuh ni. Dia bukan sekadar, ayat tu dimansuhkan, hukumnya tak ada, ayatnya ada. Bukan sekadar itu. Tapi kenapa Allah datangkannya? Kenapa dalam bentuk tu? Supaya kita berkaitan dengan hukum, kita lebih lenient. Kita bukan Tuhan nak hukum orang sana sini. Kita bukan Tuhan untuk menerakakan orang sana sini. Tugas kita datangkan peringatan. Kan? Kadang-kadang ayat kita pada anak-anak kita, ayat kita pada cucu kita mungkin takut, kita sayang pada cucu. Tapi pada anak-anak kita waktu dia kecil dulu, kesalahan kecil kita besar-besarkan. Kita kutuk, kita maki. Janganlah macam tu.
Kita kan ada Tuhan yang Maha Penyayang. Sebarkanlah kasih sayang tu. Kan? So, apa saja ayat keterangan yang kami mansuhkan atau kami tinggalkan masih manansah au nunsiha, kami mansuhkan atau kami tinggalkan, nak tibiha, kami pasti akan datangkan yang lebih baik dari ayat tu. Au mithliha, atau setara. Kemudian Allah kata, alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kau tak tengok ke? Kau tak tahu ke bahawa Allah berkuasa atas setiap suatu? Allah berkuasa untuk ubah peraturan-peraturan dia bila-bila masa dia suka. Cara Allah ubah, Allah tukar saja situasi. Contoh, kalau saya mencuri pada kadar yang ditentukan, katalah kadar ditentukan lebih dari RM7 nilai barang tu, saya wajib dipotong tangan. Kalau saya mencuri lebih daripada kadar ditentukan, kadar waras, barang tu bernilai, dianggap bernilai, katalah RM10. Saya curi barang RM11. Maka ikut hukum, saya wajib dikenakan hudud. Tapi waktu saya mencuri itu, tahun tersebut kemarau panjang. Saya curi sebab saya nak survive. Dibuang kerja, anak ramai. So daripada asal hukum hudud, dia boleh bertukar kepada takzir. Terpulang pada pemerintah nak hukum macam mana. Kalau yang tangkap itu pekedai, pemerintah boleh beri hukuman, takzir, hukum pekedai untuk sara hidup saya sepanjang tempoh 1 bulan. Sebab sebagai pekedai dia perlu cakna orang dekat keliling. Bukan saja dia menerima duit daripada orang ramai, dia juga perlu memberi. Boleh? Alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Hukum agama ni dinamik. Sebab tu kita perlu kepada mufti untuk merungkaikan. Kita perlu pada mufti untuk merungkaikan problem-problem yang kritikal, yang krusial, yang perlu kepada pendapat terkini. Begitu. So, bila belajar bab hukum yang kita belajar itu tekstual. Tapi bila nak apply, dia ada tools, alat-alat yang lain untuk kita lihat. Hukum asal memasukkan sesuatu ke dalam rongga, batal puasa. Tapi dalam keadaan dia memang ada sakit asma, dia perlu inhaler, puasa tak batal. Begitulah hukum. Ini yang baru belajar sekerat, pergi usrah 2-3 kali, habis semua, pendapat mufti semua disanggah. Dia kata, saya ikut Quran. Ya, ikut Quran sangat, endas muatos. Pelan-pelan. Belajar ni, dia banyak lagi cabang-cabang yang kita tak tahu. Kita ni baru dekat surface je. Jangan. Pelan-pelan. Dan ada perkara pada level Nabi SAW sendiri pun ketika baginda buat keputusan, ada keputusan yang baginda buat, hukum-hukum yang baginda buat, Allah tegur selepas itu. Ada 2 tempat. Jadi kita sebagai orang awam, kita perlu akur dan tunduk kepada mereka yang lebih tahu dan lebih berprioriti. Satu, sembang bab hukum dalam media sosial sangat tak wajar dan tak layak.
Apa yang kita baca belum tentu mencakupi kehendak keperluan masyarakat terbanyak. Itu berkaitan bab hukum. Apatah lagi bila Allah turunkan Quran. Bayangkan tuan-tuan. Hukum yang Allah turunkan kepada manusia sesuai dipakai oleh semua manusia. Kalaulah Allah beri peluang, manusia, kau buat hukum kau sendiri. Okay? Kau buat hukum kau sendiri. Orang Malaysia akan buat hukum sesuai untuk orang Malaysia sahaja. Bawa ke Thailand tak boleh pakai. Bawa ke Sweden langsung out. Bawa ke Finland lagilah bahasa pun tak faham. Tapi hukum Quran bawalah ke negara mana pun pada bila-bila masa pun dia sesuai untuk digunakan. Itulah ayat-ayat Allah. One fits all. Kemudian Allah kata, alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Bila berkaitan dengan Quran dan hukum, tidakkah kau tahu bahawa Allah menguasai segala alam, Allah menguasai langit dan bumi? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kau tak dapat sebarang pelindung dan pertolongan selain dari Allah. Oh, rupanya hukum-hukum ayat-ayat Quran yang Allah turunkan ini tujuannya untuk melindungi dan beri pertolongan pada kita. Ketika kita tidak setuju dengan ayat-ayat Quran dan hukum-hukum dari Allah, kita sebenarnya tidak sudi dilindungi dan diberi pertolongan. Tanpa garis panduan hukuman dari Allah, kita tak akan dapat selesaikan isu harta yang ditinggalkan oleh mak bapak kita. Tanpa hukuman dan panduan dari Allah, kita tak akan dapat selesaikan isu kedaulatan negara. Tanpa hukuman dan panduan dari Allah, kita tak akan dapat selesaikan isu menghormati ibu bapa dan orang tua. Tanpa hukuman dan panduan dari Allah, kita tak akan dapat selesaikan isu kemiskinan. Sepatutnya kita menjadikan Quran terhadapan untuk selesaikan isu-isu besar dunia. Global warming, sepatutnya kita rujuk Quran. Isu apa? Food security, kita rujuk Quran. Tapi berapa kerat kita nak cari ayat-ayat Quran berkaitan dengan isu food security, keselamatan makanan. Ada dengar idea-idea para pemikir ekonomi petik ayat Quran untuk menyokong ataupun untuk menjadi panduan? Kan? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kamu tak akan dapat sebarang perlindungan dan sebarang orang yang boleh memberi pertolongan selain dari Allah. Lalu Allah kritik kita. Kita, kalau ayat 108 ni, golongan sasar yang pertamanya Allah kritik.
kafir Quraisy. Seterusnya Allah kritik kita, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah engkau bertanya nak meminta dari rasul kamu sebagaimana diminta oleh Musa, diminta dari Musa oleh kaumnya dulu? Wa may yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang menukar iman dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Gitu. Kan tidakkah kamu alam ta'lam? Tidakkah kamu tahu bahawa Allah milik segala kerajaan 7 langit dan 7 bumi? 108, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Apa kamu nak tanya rasul kamu? Ini teguran Allah kepada para sahabat Nabi. Ada dalam kalangan sahabat yang tanya soalan-soalan tentang perkara yang tak berlaku. Hanya kebarangkalian dan kemungkinan. Lalu Allah tegur perbuatan ini. Sebab mereka bertanya perkara yang sia-sia. Kalau nak dikirakan kemungkinan, boleh jadi macam ni, boleh jadi macam tu, semua boleh menjadi kemungkinan. Kerana Allah boleh buat semua benda. Kalau nak layan semua, jenuh nak jawab soalan-soalan tu. Dan benda ni tuan-puan, banyak terdapat perbincangan macam ni dalam kitab fiqh. Semua perkara nak bincang sampai akhirnya kita jadi pening. Kan, contoh, ikan duyung. Halal tak makan ikan duyung? Atau perlu tak mandi mayat kalau mayat tu bangun sendiri dan mandikan diri dia sendiri? Benda semua belum berlaku dan kemungkinan itu pun nak ditanya. So soalan-soalan macam ni sebenarnya tak memberi keuntungan pun. Jadi Allah bagi tahu jangan kau berperangai macam Yahudi. Yahudi dia tanya yang bukan-bukan pada Nabi Musa. Mereka tanya soalan-soalan yang menyakiti Nabi Musa dengan soalan-soalan yang tak patut. Mereka tanya sebab mereka tak nak buat seperti mana yang disuruh. Saja nak divert. Bila disuruh buat, mereka bersoal, kenapa nak buat? Suruh sembahyang, kenapa kena sembahyang? Kalau dulu orang Yahudi tanya pada Nabi Musa, sekarang kita tanya pada Nabi. Para sahabat tanya pada Nabi. Mereka bukan nak tanya pun, beralasan je. Sebab tak nak buat. Lalu banyak tanya. So tolong hentikan untuk bertanya tentang perkara-perkara yang tak mendatangkan, tak menambah iman kita pun. Gitu. Sebab ada yang tanya pada Nabi, soalan yang serius. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa bapa aku yang sebenar? Dia tanya, siapa bapa dia yang sebenar? Nabi nak jawab macam mana? Sebab dia kata, diorang beranggapan, Nabi kan tahu semua benda, Allah boleh bagi tahu Nabi. Kenapa dia tanya siapa bapa dia? Sebab perzinaan kan berleluasa dulu. Dia nak tahu bapa sebenar dia. Dan itu soalan yang buang masa. Kalaupun tahu bapa engkau, so? Sebab Nabi sangat banyak tugas yang lain yang perlu dibuat. Bukan hanya nak melayani soalan-soalan macam tu. Gitu. Sebab nanti akhirnya tuan-puan,
Bila kita tanya soalan yang bukan-bukan dan bila kita dapat jawapan tak selari dengan kehendak kita, kita akan salahkan agama lambat laun. Inilah agama kita ni, macam ni, rigid, macam ni, kolot, ortodoks. Sebab kita dah ada jawapan, tapi kita saja nak test. Begitu. Okey. Dan ayat ini, kalau tadi kita katakan, oh ada sahabat-sahabat yang tanya. Kan, ada sahabat-sahabat yang tanya. Tapi bila kita lihat, antas alu rasulakum, rasul-rasul kamu, ulama tafsir melihat, oh ini masih lagi ditujukan kepada Bani Israel. Sebab mereka pernah buat benda yang sama kepada Nabi Musa. Bukan pada para sahabat, ayat ini ditujukan bukan kepada para sahabat, tetapi kepada Bani Israel. Sebab mereka pernah guna taktik yang sama kepada Nabi Musa. Dengan kata lain, hanya dengan perkataan Rasulakum, Allah Allah tidak mempersalahkan para sahabat sebab diorang tak tahu. Ada sahabat yang tanya, tapi Allah tidak menganggap itu kesalahan para sahabat, tak. Tapi Bani Israel. Gitu. Okey. Dalam ayat sebelum ni, mereka persoal tentang kenapa Allah mansuhkan kitab-kitab mereka dan hukum-hukum dalam agama sebelum ni. Kan, dalam ayat sebelum ni, ma nansakh min ayatin, itu tentang, dia persoal tentang Allah. Kenapa Allah mansuhkan begini? Kenapa Allah mansuhkan hukum-hukum terdahulu? Kenapa dulu tak boleh, sekarang boleh? Kenapa dulu boleh, sekarang tak boleh? Ayat di atas. Ayat yang ini, mereka mempersoalkan tentang kenabian pula. Seperti mana mereka buat pada Nabi Musa dulu. Mereka persoal arahan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Mereka kata arahan, itu daripada engkau wahai Musa, bukan dari Allah. Semacam itu. So ayat ini bukan bermaksud kita langsung tak boleh tanya. Islam memang menggalakkan manusia bertanya untuk dalami agama. Tetapi bukannya dalam bentuk soalan yang tak ada hujung pangkal. Kan kalau tentang zakat, soalannya apa? Bagaimana cara nak bayar zakat? Bukan dalam bentuk kenapa kena bayar zakat. Kalau bagaimana cara, itu tandanya orang yang bertanya nak buat. Tapi kalau dia tanya kenapa kena bayar, itu tak nak buat. So nak bertanya, kena tahu soalan, bentuk soalan. Kenapa? Kenapa kena buat? Kenapa kita sembelih? Kenapa lembu? Terangkan sikit pasal lembu tu. So wa may yatabaddalil kufra bil iman. Siapa yang ingin tukar iman kepada kufur. Rupanya tuan-puan, Allah gambarkan ketika kita mempersoal. Kan soalan versus persoalkan. Ketika kita mempersoalkan, itu sebenarnya kita sedang menukar iman dengan kufur. Hanya dengan kita tanya soalan. Kita tak tolak. Tapi mempersoalkan adalah ciri-ciri penolakan. Kan? Ada juga yang mempersoal. Soalan mereka adalah untuk mempersoalkan kedudukan Nabi.
kita kena faham mempersoalkan Nabi sama dengan mempersoalkan Allah. Sebab Rasulullah sampaikan arahan dari Allah. Kalau kita persoalkan Nabi, kita sedang mempersoalkan Allah. Itu tindakan kufur. So itulah maksud ayat ni. Mereka tukar iman dengan kekufuran dengan bertanya soalan yang mempersoalkan Nabi. Cuba tengok golongan anti hadis. Mereka kata mereka terima Allah tapi tidak terima Nabi. Sedangkan mereka tak belajar pun hadis-hadis Nabi. Setakat baca sekali lalu dan buat conclusion sendiri. Mereka terus sangka bahawa hadis-hadis itu semua tak boleh pakai sebab ia adalah kata-kata manusia. Lebih parah, mereka mempertikai kedudukan siapa? Siapa yang paling banyak riwayatkan hadis? Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah periwayat paling banyak tentang hadis-hadis Nabi. Manusia pertama dalam dunia yang mempertikaikan kedudukan Abu Hurairah ialah Syiah. So sekarang nampak tak? Idea anti hadis ni bermula dari siapa? Syiah. Mereka ambil idea Syiah untuk tolak hadis-hadis Nabi. So, kebanyakan hadis Nabi yang sampai pada kita riwayat dari Abu Hurairah. Hadis tu dia tolak, hadis ni dia tolak. Tapi dalam masa yang sama, dia terima pula Quran. Kan pening. Quran keluar dari mulut mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga keluar dari mulut yang sama. Macam mana dia boleh terima Quran tapi tolak hadis? Kan? Itu kan macam entah. Dia macam ni lah. Bapak kita orang Jawa, waktu dia beri arahan dalam bahasa Melayu, kita ikut. Tapi bila dia bagi arahan dalam bahasa Jawa, kita tak ikut. Kan pening. Bapak kita pun pening. Aku cakap Melayu, kau ikut. Kau faham ke tak faham bahasa Jawa ni? Faham, tapi kenapa tak nak ikut? Sebab bapak tak cakap bahasa Melayu. Loh. Hadis Nabi dan Quran keluar dari mulut yang sama. Kenapa tolak hadis? Terima Quran. Ui, cannot brain. Cannot brain. Gitu pening manusia ni. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Gitu. Lepas tu pandai-pandai klaim, oh kami ahli Quran. Kalau ahli Quran, saya pernah argue dengan salah seorang Quraniun ni lah. Ahli Quran. Saya tanya dengan dia, okey, macam mana kita nak beramal dengan ayat Quran tu kalau tak ada contoh? Macam mana nak beramal dengan satu-satu ayat tu kalau tak ada contoh? Sebab contoh untuk laksanakan Quran ditunjukkan caranya oleh Nabi. Kan ditunjukkan caranya oleh Nabi. Lalu saya tanya dia, okey, kalau macam tu, kita letak tepilah dulu Nabi, kita terus tumpu pada Quran. Okey? Kita terus tumpu pada Quran. Sekarang saya jumpa satu ayat dan saya tak tahu cara nak amal. Boleh tak saya ambil Tuan sebagai contoh? Macam mana Tuan buat, macam mana Tuan amalkan ayat ni supaya saya boleh ikut contoh Tuan? Tak boleh macam tu. Saya tak layak jadi contoh. Tahu pun.
Kalau kau tak layak dicontohi, kenapa kita tolak orang yang boleh jadi contoh? Saya tak berani jadi contoh. Sebab nanti kalau saya jadi contoh, Allah akan tanya saya. Kalau saya bagi contoh yang tak betul, saya lah kena tanggung. Tahu pun. Sebab tu beratnya Nabi pikul dan tanggung. Mana-mana contoh yang kita ikut Nabi, kalau tak betul, Nabi dapat akibat. Berat Nabi tu, berat. Nabi makan pakai tangan kanan. Siapa yang tak mencontohi Nabi makan pakai tangan kanan? Berapa ramai manusia. Dan Nabi jadi saksi, ya, aku garanti benda ni betul datang dari Tuhan. Kita berani cakap macam tu. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apa yang tukar iman dengan kekufuran, maka dia ternyata telah sesat dari jalan yang benar. Tolak Nabi, mereka jauh dari kebenaran. Itu yang kes tolak Nabi. Yang angkat Nabi jadi Tuhan. Kan yang budak-budak viral baru ni, tu lagi hancur. Itu lagi hancur. Moga mereka bertaubat dan Allah terima taubat mereka. Gitu. Okay, next. What the kathirum min ahli kitab? Ayat berapa? Ayat 109. Okay. What the kathirum min ahli kitab? Tersangat ingin, banyak daripada ahli kitab tu. Wadda, sangat banyak. Wadda teringin. Kathirum min ahli kitab, banyak dalam kalangan ahli kitab. Allah ceritakan apa rancangan dan keinginan orang Yahudi terhadap orang Islam. Tuan-tuan, kita tak tahu apa bos kita fikirkan tentang kita. Kita tak boleh baca apa perancangan mak bapak kita untuk kita. Anak kita tak boleh baca apa yang bermain dekat fikiran kita tentang mereka. Sekarang Allah bagi tahu apa yang bermain dalam fikiran orang Yahudi terhadap orang Islam. Sekarang Allah bagi tahu apa yang ada dalam kepala otak Yahudi terhadap orang Islam. Kita kena baca ayat ni, fahami betul-betul ini yang mereka nak kita buat. Allah turunkan satu ayat agar kita boleh meneroka apa dalam hati orang lain, dalam kepala otak orang lain. Ada pernah jumpa buku macam ni dalam pasaran? Membaca fikiran orang lain, membaca hati orang lain. Ya, kita tak tahu nak baca hati orang lain. Allah ajar, Allah ajak. Ini yang ada dalam hati mereka. Sebab tu rugi kalau kita tak beriman dengan Quran. Rugi kalau kita tak beriman dengan Quran. Kenapa Allah bagi tahu ni? Supaya orang beriman ada pengalaman dan berjaga-jaga. Take precaution. Apa dalam hati mereka? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Kalaulah sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu kepada kufur setelah kamu beriman. Mereka punya target, orang beriman ini dijadikan kufur. Mereka suka kalau umat Islam kembali menjadi kufur kerana mereka tak suka Islam. Ini adalah kesinambungan, rentetan, connection ayat sebelum ini tentang pertanyaan-pertanyaan pada Nabi. Tujuan mereka tanya macam-macam sebab nak orang Islam murtad dan kembali kafir. Sebab tu tengok bentuk-bentuk yang dikuasai, dikawal oleh Yahudi. Semuanya untuk merosakkan orang Islam. Semua untuk merosakkan orang Islam. Idea merokok
Orang Islam yang paling banyak. Idea wanita berpakaian tapi macam telanjang. Semua orang Islam yang hancur. Semua. Mereka tak makan riba, tapi perbankan yang mereka bina semuanya ada riba. Supaya apa? Kita jadi kufur. Itu poin utama. Aktiviti kekufuran, dia nak kita jadi macam tu. Dia nak orang Islam tu kufur. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka nak umat Islam jadi sangsi dengan agama Islam. Ini kesan kalau orang Islam tidak mendalami agama sendiri. Orang Islam tak nak belajar agama. Mereka ada belajar tapi mencari benda yang memeningkan. Dibantu pula oleh siapa? Syiah. Kacau orang Islam. Keliru dan jahil dengan agama sendiri. Orang-orang Yahudi itu bukan dia tak kaji, dia kaji hukum-hukum dalam Islam. Tujuannya nak hentam balik orang Islam dan agama Islam. Kalau kita tidak mendalami agama, tak mendalami Quran, kita menjadi sasaran yang senang untuk orang-orang Yahudi. Mereka tahu ramai orang Islam yang jahil dan senang ditipu. Persoal sikit tentang hukum dah gelabah. Sampai tak boleh jawab. Akhirnya mudah ditipu. Dan berakhir dengan masuk neraka. Oleh itu dalam ayat ni Allah bagi tahu pada kita apa yang ada dalam benak hati mereka. Kenapa mereka masuk dalam kelompok orang Islam? Kenapa mereka nak apa? Nak bina hubungan tu. Tujuan mereka nak timbulkan kesangsian terhadap orang Islam. Kan? Pernah dengar soalan, bagaimana hukum hudud boleh dikira sebagai hukum yang adil sampai memotong tangan orang mencuri? Kan, adil ke hudud? Potong tangan orang kot. Adil ke hudud? Potong tangan orang, adil ke? So kalau kita tak tahu kepentingan hukum tu, kita akan termakan dengan soalan macam tu. Bungkam nak jawab. Adil tak potong tangan orang? Adil lah. Sebab dia telah menzalimi orang lain. Untuk sekat daripada ada orang dekat keliling yang ikut jejak langkah dia menzalimi harta orang lain, Allah arahkan potong tangan orang ni supaya jadi pengajaran pada pencuri-pencuri yang baru berjinak-jinak nak menzalimi harta orang lain. Kalau perbuatan zalim jadi kebiasaan, itu negara layak dapat musibah, dapat balak dari Allah. Itulah konsep keadilan. Menegah, mencegah orang lain daripada menjadi zalim. Itu. Kan. Dan tadi apa yang diorang punya ni matlamat, dia nak orang beriman jadi kufur. Itu matlamat. Kemudian Allah bagi tahu punca. Apa sebab mereka buat begitu? Satu perkataan, hasadan. Ni hasadan.
ahli kitab, kalau boleh dia nak kembalikan kamu selepas kamu beriman menjadi kufur. Punca dia, mereka dengki. Hasadan. Kerana hasad dengki mereka. Mereka tak nak orang Islam lebih maju berbanding mereka. Bukankah mereka selama ini berbangga? Kamilah bangsa terpilih. Kami setiap generasi ada Nabi dan Rasul. Kami orang terpilih. Kami orang baik-baik. Tapi rupanya Allah pilih pula satu bangsa lain yang dikurniakan Rasul. Lalu mereka rasa tercabar. So kalau aku tak dapat, aku akan pastikan orang lain juga tak dapat. Bukan biasa ke dalam drama-drama? Orang Melayu tak buat. Selalu dalam drama je kan? Dalam drama je. Kalau aku tak dapat, aku akan pastikan kau tak dapat. Kan? Dalam drama. Kerana hasad. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Hasad itu ada dalam diri mereka. Hati mereka busuk dengan kebencian pada umat Islam dan agama Islam. Sekarang Allah bongkar apa dalam hati mereka. Kita tak tahu baca fikiran orang, tak tahu baca apa dalam hati orang. Tapi dalam ayat ni Allah reveal pada kita. Apa dalam hati dia, apa dalam fikiran dia. Mereka dengki itu ada dalam diri mereka dan mereka masih buat perbuatan dengki selepas nyata bagi mereka kebenaran. Bukan mereka tak faham Quran, mereka tahu Quran itu benar. Tapi mereka tetap tak puas hati. Mereka tak boleh terima. Sekarang, apa yang kita kena buat? Kita dapat nikmat, orang dengki pada kita. Contoh, Intan dapat nikmat, saya dengki pada Intan. So Intan kena buat apa? Kita dapat Quran, orang Yahudi dengki pada kita. Kita kena buat apa? Perkara pertama yang kita kena buat, fa'fu. Fa'fu ni maksud dia maafkanlah mereka. Maafkanlah mereka. Wasfahu, biarkan mereka. Arahan dari Allah kalau kita menghadapi orang yang sedang dengki pada kita. Allah suruh kita maafkan mereka. Allah suruh apa? Bygone. Allah suruh biarkanlah, biarkan. Allah suruh maafkan. Bukan sabar. Allah suruh, biarlah, biar. Hatta ya'ti Allah bi amri. Sehingga Allah buat keputusan. Allah suruh biarkan, maafkan mereka, biarkan mereka sebab Allah tak nak kita pening kepala, fikirkan pasal itu. Allah suruh kita tenang-tenang, maafkan orang lain, biarkan. Sebab Allah yang nak handle sendiri. Sebab Allah nak handle sendiri. Kalau kita duk fikir pasal mereka, kita tak buat kerja. Allah tutup ayat ni dengan Allah berkuasa atas setiap sesuatu tau. Kalau kita masih lagi terkongkong, bawah kepompong, macam mana orang tu dengki pada aku? Apa aku kena buat ni? Aku kena jumpa bomoh juga ke? Atau macam mana ke? Kalau kita tak maafkan, kalau kita tak ambil pot, kita akan dibebani oleh rasa ketakutan, kerisauan,
anxiety yang tak kunjung habis. Seolah-olah kita tak percaya Allah berkuasa untuk menguruskannya. Saya pasti benda ni kita lalui hari-hari tuan-tuan. Orang tak puas hati dengan kita, orang tak suka kita. So sekarang kita perlu fokus pada apa? Memaafkan. Fa'fu tu maksudnya kita maafkan dan kita lupakan apa yang dia buat. Kita lupakan, kita maafkan dan kita lupakan apa dia buat. Sampai ke tahap bila kita jumpa dengan dia, kita tak pernah pun rasa, oh dia ni lah yang buat aku tu. Tak. Fa'fu wasfahu. Dua perkataan. Maafkan, let it go. Tentera Zionis musnahkan Quran, biarlah dia musnahkan Quran. Kita tak perlu buat apa-apa. Fa'fu wasfahu, biar Allah yang uruskan. Dia bakar satu Quran, tindakan Perdana Menteri Anwar itu bagus. Bila orang tu bakar Quran, dia cetak 1 juta Quran, sebarkan lagi pada orang lain. Kau tak bakar, tak apa, kami boleh cetak yang lain. Gitu. Fa'fu wasfahu. Tindakan segera yang kita perlu buat. Itu tindakan segera. Nanti kita akan pergi ayat 110, tindakan seterusnya. Dan tindakan seterusnya adalah pada hari Ahad 8.30 pagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada kelas ke lepas ni? Tak ada? Ha? Tak ada. Tak ada. So boleh buka soalan lah Ustaz kan? Boleh, boleh. Baik. Silakan kalau ada soalan nak tanya. Terantuk cermin lah Ustaz, tarik handbrake mengejut. Masya Allah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal apa Ustaz kata ayat yang akhir ni kan yang kita bincangkan. Tindakan pantas tapi yang bijaksana. Masalahnya macam mengakulah diri sendiri pun. Selalunya ambil tindakan pantas juga tapi yang menghuru-harakan diri sendiri. Allahu Akbar. Peringatan besar lah Ustaz ayat ni, saya suka. InsyaAllah. Tak sabar next. Alhamdulillah. Sebelum ni kita ambil tindakan berbeza sebab kita tak tahu. Okay, sebelum ni kita ambil tindakan berbeza, kita tak tahu. Contoh macam ni tuan-tuan. Makanan yang macam ni kan. Makanan tak Tupperware. Kita kata pada anak kita, ini bekal, mak bekalkan untuk engkau nanti makan kat sekolah. Kalau kita tak guide anak kita, katalah makanan ni tak habis, Tupperware ni makanan tak habis, dia anggap bila tak habis, buang je lah. Sedangkan dia tak tahu nilai Tupperware tu, makanan tu tak peduli lah makanan tu, Tupperware tu bawa balik. Kan? Tapi bila kita tidak pesan, anak kita akan toss it away. Bila balik, mak tanya, Tupperware mana Tupperware? Tak habis lah mak, ataupun dah habis. Jadi pergi buang kat tong sampah. Hijau muka mak. Hijau. Kenapa anak buat macam tu? Sebab dia tak tahu. Sebab tidak dipesan. Sekarang ni kita sudah lalui satu ayat yang kita baru nak memahami dan rupanya oh macam ni Allah suruh kita bertindak. Sebelum ni tak tahu. Tapi rupanya okey macam ni Allah suruh kita bertindak. Barulah kita belajar untuk fit ourselves macam mana nak bertindak macam tu. Fa'fu wasfahu tu. Macam mana nak fa'fu wasfahu? Baru kita dalami sedikit demi sedikit. Itulah proses penambahbaikan pelajaran. Itu yang namanya amal soleh. Sebelum ni tak tahu, sekarang dah tahu dan kita dalam proses belajar. Suatu proses belajar ni adalah kadang-kala kita terlepas. Kita masih dengan perangai lama. Tapi walaupun kita buat perangai lama, ingatan tu datang.
Ingatan tu datang, aku patut buat macam ni lah. Okey, bila diuji lagi sekali, okey, kita mula dah boleh sesuaikan diri. So begitulah Quran memandu kita sebenarnya. Bukan terus-terus berubah, tak. Slowly. Bila dah tahu ayat ni akan mengingatkan, bila dah tahu ayat ni akan mengingatkan, barulah kemudian semakin betul, semakin baik dan semakin baik. Itulah bentuk hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nak tanya tapi tak berkaitan dengan tajuk pagi ni. Tapi diharap soalan ni bukan soalan yang macam Ustaz tadi cakap, soalan yang bukan. Risaulah pula. Ustaz, dalam sistem pembelajaran kita hari ini, kita banyak silibus yang diperkenalkan. Contoh macam bentuk terapi. Terapi bagi orang-orang yang ada sesetengah pelajar dia memerlukan terapi, macam terapi percakapan, terapi muzik. Macam tu kan Ustaz kan? Ya, betul. Tapi bila dalam Islam ada juga, contoh kita ambil terapi muzik. Dalam Islam ada alat-alat muzik yang tidak dibenarkan. Kan Ustaz kan? Untuk mengelakkan kita buat terapi muzik, tapi kita menggunakan alat-alat muzik yang tak dibenarkan. Macam mana Ustaz? Tapi sebenarnya boleh je kita buat terapi muzik kat seseorang tu, tetapi menggunakan alat-alat muzik yang dibenarkan dalam Islam. Macam tu ke Ustaz? Okey. Bila disebut tentang alat, alat ini dia ada sisi buruk dan sisi baik. Sisi buruk dan sisi baik. Ulama tidak membenarkan pada waktu itu, asasnya ialah sebab waktu itu bila masuk je alat tu, orang akan jadi lebih lalai. Itu tujuan asalnya. Kenapa alat-alat certain alat tidak dibenarkan. Ada juga disebut tentang apa? Seruling dikaitkan dengan syaitan. Kemudian yang jenis ketuk-ketuk. Ya betul ada hadisnya. Cumanya waktu sewaktu dinafikan fungsi alat tu kerana melalaikan. Tapi kalau kita dah ada satu fokus, kita nak buat terapi, nak buat healing, terapi dan healing, nak kena guna juga alat tu. Harus, boleh je. Sebab kalau ikut kalau kita pernah pergi ke Turki, berjalan-jalan ke Turki, dahulu pernah ada hospital-hospital di Turki yang mereka ada bilik khusus didengarkan muzik di dalamnya supaya menjadi terapi healing kepada penyakit-penyakit jiwa yang tertentu. Ada bilik yang di tengah-tengahnya ada air pancut. So pesakit-pesakit ni dia certain waktu masuk ke dalam tu, tengok air pancut je, dengar air mengalir, itu bentuk healing, bentuk terapi kepada penyakit-penyakit tertentu. Ada bilik muzik dalam hospital kot, ada bilik muzik untuk healing, untuk terapi. Ada? Cuma kebanyakan waktunya alat-alat itu digunakan bukan untuk terapi, tapi untuk berhibur dan akhirnya manusia lalai. Sebab tu ulama-ulama menggarisbawahkan, bentuk alat ni haramlah, tak eloklah, melalaikanlah. Tapi jika dia ada tugas lain, dibolehkan. Saya bawa contoh lain lah. Morfin. Pernah dengar morfin? Pernah. Morfin dadah jenis serbuk kan? Dadah jenis serbuk. Liquid pun ada Ustaz. Pil pun ada. Tapi yang saya membesar dan melihatnya
dalam bentuk serbuk lah, putih-putih macam tu. Dia dadah, dan dadah menghayalkan. Dia jadi hayal bila kita ambil dalam kuantiti yang tak terkawal. Tapi bukankah morfin juga digunakan untuk tujuan perubatan? Kalau kita nak buat kias antara hayal dan lalai, mana lebih berat? Antara mabuk dan lalai, mabuk lebih berat. So kenapa tak haramkan morfin? Tak boleh, sebab dia sangat penting untuk perubatan pada dos yang sesuai. Orang yang sakit kanser tulang, dia kena hidup bergantung dengan morfin. Kalau tak, dia akan sakit, menderita hanya dengan sedikit pergerakan. Kanser darah, sakit tak tertahan, boleh pengsan. Pengambilan morfin akan mengurangkan kesakitan yang dilalui. Gitu. Satu tadi disebut tentang hukum ni dia dinamik. Hukum ni dia dinamik. Tidak semestinya bila kita dapat satu hukum ni, terpakai untuk semua. Tak. Lihat juga keperluan hukum tu, bagaimana ulama melihatnya dan apa bentuk-bentuk usul fiqh dan qawaidul fiqh berkaitan dengan hukum tersebut. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni ada fikah perbandingan, fikah keutamaan, melihat mana yang lebih utama. Gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jelas. Sama-sama. Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Silakan. Ustaz ada open house kan ni Ustaz? Ada tengah hari nanti pergi adik anak. Dia buat parents meet. Oh, masya-Allah. Okey. Baik, silakan lagi. Ustaz, satu lah. Saya bila Ustaz cakap tadi kan, bagi contoh macam isteri doa minta suami yang baik, ikut macam apa yang dia nak. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama Allah bagi anak-anak yang baik, mertua yang baik, kawan-kawan yang baik. Kita kadang-kadang tak fokus dalam situ. Kita fokus satu je, nak suami yang baik. Macam Ustaz cakap tadi lah, Masya Allah. Itu kadang baru nampak macam sebenarnya Allah maha adil sebenarnya kan Ustaz. Dia tak bagi kat sini, dia bagi sini. Tapi kadang kita tak fikir benda tu. Masya Allah. Saya suka ambil contoh-contoh macam tu supaya kita sama-sama ingat bahawa hidup kita ni kan kita banyak topi. Kalau kita rasa ketika kita jadi topi anak tu kita sedih, cuba kita ambil topi-topi yang lain. Kalau aku jadi bapa, aku jadi macam mana? Kalau aku jadi pelajar, aku jadi macam mana? So dengan kita mengambil topi-topi yang lain, kita tak akan tertumpu kepada hanya satu tempat kesedihan, sedangkan Allah beri nikmat yang pelbagai dari topi-topi ataupun pintu-pintu yang lain. Pintu-pintu yang lain. Sebab kebahagiaan ini adalah bagaimana kita melihat apa yang ada dekat keliling kita. Apa yang ada dekat keliling kita. Dan saya tak dapat nak gambarkan bagaimana sebenarnya Nabi Ibrahim tu boleh digelar sebagai syakiran li an'umillah. Dia punya perkataan ialah syakiran li an'um. Syakiran li an'um. Nabi Ibrahim dia sangat bersyukur terhadap pelbagai nikmat dari Allah. Itu level Nabi Ibrahim. Sedangkan kita terkadang gagal untuk mensyukuri satu nikmat. An'um ni jamak. Allah kata pasal kita
kita kadang tak bersyukur. Satu nikmat pun tak bersyukur. Pernah saya borak dengan orang rumah. Macam mana Nabi Ibrahim? Apa yang dibuat sehingga dia digelar sebagai orang yang paling banyak bersyukur terhadap pelbagai nikmat Allah? Dia borak-borak macam tu. Kita sedar rupanya sepanjang dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, tak sekali pun Nabi Ibrahim, kita baca ayat tentang Nabi Ibrahim ni, baginda merungut. Tak sekali pun merungut. Diberi arahan, terus buat. Dan kalau ikut perkataan, nanti kita akan jumpa selepas daripada ini. Kita akan, kita akan jumpa pada ayat 120 lebih. 124 ni. Okay, 124. Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Okey. Ayat beberapa kalimat ni, di kalimatin ni dalam bentuk begini. Arahan yang Allah beri pada Nabi Ibrahim bukannya, Nabi Ibrahim, engkau kena buat begini. Tak. Arahan yang Allah datangkan bukan arahan pun. Allah bagi satu perkataan, tapi Nabi Ibrahim memahami perkataan tu dan dia laksanakan. Contoh. Kita balik kerja. Dah siap, buka kasut, semua buka stokin. Lepas tu kita duduk bersandar. Ialah melepaskan lelah. Kita duduk bersandar dan kita pun sebut, haus lah. Yang sambut tadi anak isteri kita. Isteri kita dah terus ke dapur ke, dia pergi lipat kain ke. Kita tengah bersandar macam tu, kita kata apa? Haus lah. Anak yang faham, isteri yang faham akan terus buat apa? Ambil air. Tapi yang level tak faham ni, level tak bersyukur ni, apa dia buat? Ladi, haus lah. Hauna pun haus. Allah beri arahan pada Nabi Ibrahim bukan dalam bentuk ayat. Allah bagi satu perkataan. Di kalimat, satu perkataan, Nabi Ibrahim faham perkataan itu dan dia laksanakan. Katalah Allah kata, padang pasir. Apa padang pasir? Kan? Oh, rupanya Allah nak aku tinggalkan anak dan bini aku dekat padang pasir. Kita tak tahu bentuk kalimat tu, tapi Allah bagi tahu kalimat dengan satu perkataan. Satu perkataan Nabi Ibrahim faham dan dia execute. Without fail, without further instruction. Kalau kita kata, letihlah pada anak, letihlah. Cuba tengok apa tindakan anak. Ada anak yang buat dono. Ada anak yang letih kat mana bah? Nak saya picitkan. Kadang ada jenis ayah, mak yang dia tak perlu cakap panjang-panjang. Dia cukup cakap satu perkataan, tapi ada anak yang boleh faham dan dia laksanakan. So begitu tuan-puan. Level Nabi Ibrahim. Kita kalau dapat anak macam tu, dan kalau kita sendiri macam tu, bos kita akan cari tak pekerja lain? Tak. Kita kalau dapat jadi anak macam tu, mak kita akan sangat sayang pada kita. Sangat sayang. Satu Nabi Ibrahim jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah dapat 6,000 ayat pun tak buat apa-apa. Nabi Ibrahim dapat satu kalimah dan dilaksanakan.
maka dia layaklah digelar sebagai syakiran li an'umi. Dia sangat bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kami beri. Dahsyat tak? Dahsyat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dahsyat. Hebat. Silakan kalau ada soalan lagi. Kalau tak ada, kita tutup. Ada yang nak pergi kenduri hari ni? Okey. Tak ada. Tak ada, kita tutup lah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza. Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak ilmu lah. Banyak yang kita dapat hari ni. Moga memberi manfaat kepada kita. Rasa terbuka minda kita. Bahagia ialah syukur dengan nikmat, dengan apa yang Allah kurniakan. Bersyukurlah. Moga dengan syukur kita itu Allah tambah nikmat. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengarahkan kuliah kita. Ustaz, sedikit hibahan kuliah hari ini. 5.15 petang hari ini kita bersama dengan Imam juga, Imam Farid bin Syari dengan hadis 40 Imam Nawawi. Dan 9 malam hari ini kuliah Isyak. Kita tak ada kuliah Maghrib, kita kuliah Isyak. Bersama dengan Al-Farid Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman, memohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Farid Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Jangan sampai tercekik kuih raya. Okay, bye.